Okey, untuk tips yang pertama, once korang dah dapat kunci daripada developer, alright, korang pun masuk rumah korang. First benda yang korang perlu buat adalah check barang-barang yang tertulis dalam SMP ada dalam rumah korang. Alright. Contoh, ada berapa plug point, sinki dapur dah memang pasang, ataupun pipe dalam bilik mandi semua pasang cantik elok. Kalau developer tu bagi kipas, make sure dia pasang kipas. Kalau developer tu kata ada aircon, make sure dia pasang aircon tu. Alright. Kenapa macam tu? Sebab kita nak, bila dia dah first handover, dia ni maksud saya bukan fully handover lagi. So once dia bagi first kunci set yang pertama, korang pastikan tu dulu tau. Sebab contohlah, aku ambil contoh tadi, sepatutnya ada sinki dapur kat sini, tapi developer tak pasang, tapi aku dah dapat kunci. Alright, itu patutnya aku boleh counter lah, kata yang saya tak nak terima kunci rumah ni, sehingga pihak pemaju pasang semua equipment yang tertera dalam SMP. Boleh counter. Okay, itu satu contoh. Satu lagi aku ambil contoh, dalam bilik mandi ni, kepala pipe tak ada kat sini, tapi dalam SMP kata ada. So yang itulah salah satulah. So tips pertama, make sure apa yang tertera dalam SMP tu korang check. Kalau tak cukup, korang boleh pulang balik kunci tu dan cakap saya tak terima kunci ni lagi, sehingga pihak pemaju tak pasang fully apa yang tertera dalam SMP. Okey, yang tu tips yang pertama. Okey, untuk tips yang kedua ialah, bila dah dapat kunci tu, benda asas yang perlu korang buat adalah test setiap kunci yang korang dapat tu. Maknanya kalau korang dapat kunci main door, dapat kunci dapur, dapat kunci bilik, dapat kunci tandas, test semua tombol-tombol pintu dengan kunci tersebut. Ini benda basic lah, kita boleh test. Buka je kita nampak je pintu, kita test, kita try lock. Okey. Kalau rasa semua tu maknanya okey lah. Betul. Benda basic lah, kita pergi setiap bilik, kita check. Kalau ada rasa keras-keras ke, ada rasa jam, ini betul okey, function. Tu kalau ada kunci tu, ada kunci, test setiap kunci yang korang dapat tu. Alright, itu tips yang kedua. Tips ketiga, alright. So tips ketiga adalah kebersihan. Kebersihan tu bukan maksud aku kebersihan kotor lantai berdebu ke, bukan, tidak. Kebersihan ni maksud aku cara kerja pihak pemaju. Alright, kita ibarat macam kita dapat handphone baru, betul tak? So once dapat handphone baru, kita tak naklah dia ada cacat-cacat sikit kan, betul tak? Contohnya ada screen protector ada terkopek sikit kan, betul tak? Kita pun tak nak lah ada cala-cala kat body handphone tu, sebab benda tu benda baru buka kotak, betul tak? Alright, benda tu setiap rumah tak perfect, sebab cara orang kerja ada human error. So benda tu normal sebenarnya, tapi kita as pembeli, kita nak dapat rumah tu mesti as perfect as possible, betul tak? Alright, so cara dia adalah korang cuba duduk kat tengah-tengah center kat bilik, ataupun macam sekarang ni aku cuba dekat living hall dulu. Aku duduk kat center dan aku cuba menggunakan mata kasar aku pandang setiap dinding ni, ataupun tengok lantai bawah guna mata kasar aku ni, apa yang mencacatkan pemandangan aku. Maknanya bila tengok kat sini macam apa hal dia ada line kat situ, apa hal dia ada macam lebih cat kat situ. Alright,
So kita cuba pusing-pusing, pandang atas, guna mata kasar kita dulu, tengok apa kalau boleh detect, kita detect. Okay, contoh aku ambil kan, aku tengok kat sini. Alright, kalau korang nampak, kat sini ada kesan-kesan kotor. Kotor kerja tangan dia orang lah. So dia mengganggu penglihatan, mencacatkan pemandangan aku. Dia, so aku anggap ni as a defect. Atau contoh lain, okay, kat sini pun kotor. So kalau tengok kat handle ni, ini kita tak nak lah. Yang ni kita, kalau tengok kat handle ni memang kita tak nak lah benda macam ni. Tak syok. Okay, contoh lagi kan, kalau kita pun jalan-jalan tengok dengan mata kasar kita, tengok kalau biar dulu nampak macam okey, biar je dulu. Kita tengok guna mata kasar kita. Kita tengok macam contoh sekarang ni, aku tengok kat tingkap aku ni. Bila kita tengok, nampak ada atas ni pun ada kesan kotor, cat ke apa, kita pun tak tahu. Tapi kita tak nak lah. Ni cara dia ada macam celah sikit. Tak kemas lah. Tak kemas. So yang ni kita boleh komplain dekat pihak pemaju. Sebab kita kalau boleh, yelah, sebab kita beli rumah yang mahal, kita banyak akan bayar gaji kita dekat rumah tu. So takkanlah kita nak masuk rumah tu, kita dapat daripada pihak pemaju yang banyak comot-comot itu kan. Kita mestilah nak profit. Dia bukan cerewet sengaja tau. Sebab yang ni duit kita. Kita nak puas hati diri kita, kita terpaksa cakap benda ni kotor, just perlu cuci. Kita cuba cakap elok-elok lah dengan developer. Cakap kan, kita ni nak duduk rumah ni lama kan. Kita just dapat one time handover rumah ni cantik pun dah okey dah. Lepas tu kalau ada cacat apa-apa lepas ni, itu tanggungjawab kita. Alright, itu tips yang nombor 3. Tips yang keempat ialah check wall power point. Alright. So okay, wall power point ni cara nak check dia senang je. Korang ada charger, ataupun korang ada lampu tidur, ataupun korang bawa kepala charger korang dan beli lampu USB yang cocok kat komputer tu kan. Cocok, try on. On. Korang boleh check sama ada dia berfungsi atau tidak, tengok ada current ke tidak, dan korang boleh check sama ada plug ni dia smooth ke tak. Make sure tu puas hati lah. Sebab kadang-kadang ada yang jam, kadang-kadang terlalu keras, ketat sangat nak tekan kan. So korang kena check setiap bilik, setiap bahagian yang ada dalam rumah ni, check kat semua. Alright, itu yang tips keempat. Okay, tips yang kelima adalah korang kena check air. Check air kat tandas, kat bilik mandi. Tengok air tu ada leaking ke tak dekat dengan pipe, ataupun air tu tak keluar langsung, ataupun pressure slow sangat. Yang tu korang kena check. Okay, contohlah aku ambil satu tandas kat bawah aku ni. Aku pun buka pressure, buka main air. So, okay, nampak air ada keluar kat sini. So, maksud dia jalan lah. So, itu saja. Kalau nak check, tengok tak ada leaking apa, korang check lah. Dan kalau ada leaking, ada water pressure tu slow, atau memang kurang, tak puas hati, ataupun memang tak keluar air langsung, korang boleh report dekat pemaju. Tips yang keenam
Yang ni barulah kita pergi dekat lebih detail, iaitu bila rapat kat setiap dinding, pergi kat setiap dinding, pergi rapat. Dan kalau ada lampu, ambil lampu, suluh dari tepi dan tengok kecacatan yang ada dekat dinding ni. Sama ada dia tak rata ke, dia cat ada terlebih, atau ada calar, kotor. Yang tu once korang ada dapat detect apa yang calar, apa yang kotor, apa yang tak rata ke, korang pun make sure tepek lah stiker-stiker dekat dinding ni untuk nanti korang kena tangkap gambar untuk bagi tahu kat pihak pemaju yang kat sini ada crack, kat sini ada kotor, tak rata, cat tak rata. Yes, cat tak rata pun korang boleh komplain, sebab yelah kita nak rumah kita perfect as possible. Kita dah bayar mahal apa semua, kita komplain. Kita tak ada lah cerewet sangat sentiasa setiap masa. Bukan, itu aku bukan maksud aku kita kena cerewet setiap benda. Tapi this is rumah. Rumah kita dah spend mahal. Kita pun expect high expectation, yang kita nak quality pun kena dengan harga yang kita bayar. So once kita tak puas hati, kita just tampal je stiker ni, dan nanti dalam report defect atau nak report ke pihak pemaju tu, kita state lah apa error sini, apa problem dia, error sini, apa problem dia. Bagi lebih detail supaya pihak pemaju nanti datang check, tengok betul tak apa yang kita komplain ni. Okay. Kalau tengok kat sini kan, banyak. Kalau korang tengok daripada awal video ni, memang bertumpuk-tumpuk dah rumah aku ni. Itu bukan maksud rumah ni teruk, tak. Aku nak bukan rumah ni ada crack, banyak gila crack sampai tumpuk-tumpuk ni, tak. Mostly adalah cara kerja finishing aku nak kemas. Aku tak nak ada sikit cat terlebih, macam cat tu tak rata. Tak syok lah, sebab kita bayar mahal kan. So kalau kau nampak ni bertumpuk-tumpuk ni, sebenarnya bukan major lah sebenarnya. Nanti pihak pemaju ada solution lah untuk ni. Kalau tengok kat sini ada macam ada hairline sikit, kat sini ada tak rata sikit cat. Itulah iaitu tips yang ke-6. Okey, untuk tips yang ke-7 adalah cat lantai rumah kita. Okey, untuk tiles ni kita kena check, tengok sama ada dia memang pasang rata ataupun ada kosong dalam dia, maknanya dia tak rata tu. Okay, cara check dia macam aku ni pun basic je, sebab aku pun tak ada peralatan khusus untuk check lantai ni. So aku just ambil kunci aku ambil sampel lah. Okay, kalau bunyi kita kena ketuk. Kalau bunyi kita boleh rasa padat lah. Okay, kita try. Bunyi dia, okey, sini bunyi dia lah. Contoh, kalau bunyi kosong adalah macam ni. Dia ada bunyi macam basi sikit lah kan. Ni yang elok. Dia macam treble, bunyi dia nyaring sikit. Macam so macam kita tahu itu bunyi kosong. Dahsyat ni kosong ni. Itu adalah defect lah. So korang ambil stiker pun tepek kat tempat kosong tu, tulis follow, dan nanti submit, bagi tahu kat pihak pemaju. Kita boleh claim. Kita claim. Okey, untuk tips yang ke-8, yang terakhir, kalau korang tak tahu sangat pasal rumah ni, kalau korang rasa macam aku tak ada masa lah nak check rumah ni, dan kalau korang rasa macam aku takut lah aku check rumah ni tak sedetail mana, aku tak rugi lah nanti kan, sebab aku tengok okey je padahal benda tu sebenarnya defect. Korang boleh hire
house inspector. So korang boleh buat house inspection, korang hire contractor untuk buat house inspection. Tolong checkkan rumah ni untuk korang. Alright, macam aku ni yang duk tampal-tampal semua ni, aku hire member lama aku, member sekolah yang memang kerja dia adalah house inspector. So dia buat atau dia tolong check rumah ni semua bahagian, semua sudut, dari segi elektrik, dari segi finishing, dari segi water pressure, dia check pipe semualah komplit satu rumah. Dia akan tolong checkkan untuk korang dan siapkan report dan bagi ke kita, dan kita akan submit dekat pihak pemaju. Bukan itu saja, dia juga akan explain. Sepatutnya house inspector ni selalunya dia akan explain defect ni kenapa, sebab apa dia tempel stiker kat situ, dan apa tindakan pihak pemaju yang perlu buat. So kita tahu. Dia akan advise. Kalau kita ni kosong, kita tak tahu apa kan, dia akan advise kita yang defect ni sebab apa solution yang pihak pemaju akan buat. At least kita aware lah, kita tahu pihak pemaju kena betulkan ni, repair defect-defect ni dengan cara ni. Sama ada dia kena repaint semua bahagian ni ke, atau kalau tiles ni dia patutnya dia kena tukar yang baru. Dia bukan just polish je kalau ada salah ke apa kan. Dia ikutlah, depends. At least dia ada bagi suggestion, kita pun tahu, dan kita cuba slow talk, borak baik-baik dengan pihak pemaju, pihak maintenance pemaju tu. Kita deal dengan dia baik-baik, dia pun faham. Kita buat bonding, buat relation tu, bonding time dengan pihak pemaju tu lebih sikit lah, untuk benefit kita juga, sebab kita nak deal lama dengan pihak pemaju. Alright, kalau korang nak ambil servis macam aku ni, aku buat dia semua satu rumah. Kalau korang tengok aku tunjuk dengan korang ni, memang terkejut lah, apa hal banyak sangat tumpuk-tumpuk polkadot ni. Sebab dia bukanlah meja mana pun, dia mostly yang traffic yang banyak-banyak ni sebab minor. Nanti pihak pemaju ni pandai lah dia buat rata semua satu dinding terus, kata rahat hal dia. Alright, kalau korang nak hire house inspector, korang boleh check out link kat bawah. Korang boleh pergi kat page member aku ni, korang sebut nama aku, InsyaAllah dapat diskaun. Kau team sikit kot, tak ada halnya lah, kau team ni lah. Itu saja untuk video hari ni. Harap dapat membantu sedikit info dekat korang yang mana yang dapat rumah pertama, baru dapat kunci rumah baru. At least korang ada idea apa yang perlu korang buat bila masuk rumah baru. Bila korang dah dapat kunci tu, apa yang korang perlu buat sebelum developer fully handover kat kita. So ni antara asas yang perlu korang tahu. Alright, itu saja untuk video hari ini. Don't forget to subscribe, like, comment, dan see you later bro. See you later. Ciao.